Yang satu dekat Facebook pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan John Habib. Hai Tuan Leonie Leo. Waalaikumsalam. Nanti selepas amal sekota awal dah boleh amal Happy D ataupun Real B. Sekarang ni Happy D dah digantikan dengan Happy D Pro. Happy D Pro ni bulan depan baru ada. Sebab tu kalau macam tu kita skip dulu, kita ambil Real B dulu ya. Sekejap ya semua, saya nak post sikit. Malam ni sana banyak grup ni nak kena pasing. Good morning. Okay. Baik, saya tengok kat PC. Kalau kat PC saya tak hilang orang tengok. Okey, kita tengok semua. Waalaikumsalam Tuan Fadli. Tuan Nasha Empire sangat tuan main piano satu lagu. Yang tu kita buat sesi lain. Pak, waalaikumsalam tuan. Waalaikumsalam Tuan Syah. Waalaikumsalam. Hai Tuan Azwan Leo. Waalaikumsalam Tuan John Abi. Okay, berdua amal selepas sejam nak hafal atau macam mana? Real B kita ambil sebelum makan tengah hari ataupun malam, tapi nak bagi dia lagi better, kita ambil Real B tu dalam makanan yang dia ada pepper. Pepper ni lada lah. Dia piperine, benda macam piperine ni, ini yang akan membantu untuk nak menyerap vitamin B tu. Okey, baik. So, kita tunggu lagi dalam masa 2 minit sahaja. Lepas tu kita start live kita malam ni. Live malam kita ni kita start dengan gastrik kena kerap makan ke? So, dark coklat boleh makan? Tuan idea boleh. Tapi jangan makan satu papan tu. Sebab ramai orang dah yang sebelum ni dia sedap sangat makan coklat ni. Dark coklat ni makan satu papan dah beda. Ambil suku papan okey lah. Tak ada masalah lah. Jangan ambil banyak lah. Macam sekali makan tu 100 gram. Sikit lah. 100 gram, 50 gram cukup lah. Ya? 50 gram lah. 50 gram lah. Okay. Main piano dulu. Sabar sekejap. Nanti kita buat session lah kita main piano. Okay, leaky gut pulih dia akan hilang ke anxiety ni tuan? Amal Real B untuk anxiety ke berserta MBB. Okay, kita start nak live kita malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Azwan Zainal pada MBB. Rambut panjang ni nampak macam tak proper pula, tapi okey lah kot no. Okay, soalan daripada Tuan Leonie Leo berkenaan untuk, terima kasih bagi rose, terima kasih banyak-banyak. Okay. Untuk anxiety, masalah anxiety ni orang cakap akibat kekurangan serotonin dan sekian-sekian lah. Bagi saya tu, lepas tu dia kata kena top up serotonin. Sebab saya dah try lah macam-macam method untuk nak selesaikan masalah ni. Top up serotonin, top up tryptophan, dia tak boleh macam tu tau. Sebab benda ni dia sebenarnya akibat masalah histamine intolerance. Histamine ni dia mengakibatkan radang pada kita punya bahagian hypothalamus. Bahagian hypothalamus ni dia dalam kepala otak kita. Macam mana nak tunjuk lah. Ustaz lah. Saya buka iPad Ustaz. Tunjuk hypothalamus bahagian mana. Senang sikit kita nak imagine. Hypothalamus tu duduk mana? Ustaz. Lemas. Sekejap. Hypo. Sekejap, saya buka image.
Okey. Nampak ni hypothalamus, dia duduk dekat situ saja, kecil saja bahagian tu. Okey. Hypothalamus ni dia kontrol kita punya mood, dia kontrol kita punya sleep, dan dia satu lagi dia bertanggungjawab untuk kontrol kita punya kelenjar adrenal. Okey. So kalau hypothalamus kita ni berlakunya inflame, memang senang sangat dia nak trigger masalah anxiety tu. Masalah anxiety ni kita tahu dia trigger kalau contoh kalau kita bloated ataupun kita kena influenza pun dia boleh trigger anxiety juga. Kena COVID pun boleh trigger anxiety juga. Apa-apa sahaja menyebabkan radang pada kita punya hypothalamus, ini akan trigger anxiety. So, yang mana disebabkan oleh masalah histamine intolerance, akibat kekurangan diamine oxidase. Contoh kalau kita kena masalah influenza ataupun COVID, dua benda ni juga boleh mengurangkan penghasilan diamine oxidase kita walaupun orang tu sebelum ni sihat. Dia akan boleh kena masalah anxiety ni juga. Cuma untuk orang ada masalah gastric anxiety ni, dia memang kurang dah penghasilan diamine oxidase dekat kita punya usus kecil. Diamine oxidase ni guna dia untuk nak menguraikan histamin yang terhasil. So bila kita punya production histamin tu bila kita production histamin tu banyak dan kita tak cukup diamine oxidase untuk nak urai histamin ni, dia akan berlaku satu condition ialah histamine intolerance. Dan kita tahu histamin ni dia kerja dia buat radang untuk proses recovery. So benda tu sangat-sangat penting. Okey. Tapi bila benda tu duk radang saja sentiasa, tak ada recovery akibat tersangkut dengan sympathetic dominant ni, masalah anxiety tu dia akan berulang sampai menyebabkan berlakunya masalah panic attack. Kalau orang tu kata makan ashwagandha untuk nak mengurangkan masalah anxiety, kita dah try lama dah pun benda tu, dia tak jadi apa pun. Apa tu orang kata apa lagi top up untuk saya tengok apa nota saya sebelum ni saya pernah buat. Okey. Contohnya macam pengambilan serotonin, tryptophan, L-tryptophan, lepas tu ambil S-adenosine methionine, lepas tu 5 apa nama satu 5-hydroxy tryptophan, omega 3 fatty acid. Semua ni kita try dah awal lagi. Kita try pada tahun sekal 2019 dengan 2020. Benda ni tak ada beza pun. Tak ada beza. Sebab tu kita tengok, dan dia pun habis duit. So kita tengok bila orang tu saja praktis MBB, Amal Hafal Plus, dia kurangkan masalah leaky gut dia dan kurangkan masalah histamin itu dengan praktis MBB ni sendiri. Bila radang tu makin lama makin kurang, orang tu automatik dia punya anxiety dia akan kurang. Semudah itu sajalah. Ya betul, ya kalau saya bloated saya akan rasa anxiety. Ini perkara biasa. Terima kasih Tuan Fadli bagi gift. Terima kasih banyak. Okey. Apa topik kita? Topik kita gastric kena kerak makan. Okey. Ni kita selalu tengok tau. Yang mana orang ada masalah gastric angin ni, dia kata dia kena kerak makan. Kepala bila tak apa, nanti saya jawab soalan. Tapi saya cerita dulu orang ada masalah gastrik angin ni, dia kata dia kena kerap makan. Bila dia kerap makan, dia punya simptom tu dia hilang. Baguslah. Dia kata dia kena kerap makan setiap 2 jam sekali kena makan. Setiap 2 jam sekali kena makan, baru simptom dia tu hilang. Tapi dia waktu dia makan setiap 2 jam tu, dia boleh makan sikit saja. Dia boleh makan dalam 2-3 suap saja. Dia tak pernah rasa kenyang lah. Dia setakat makan untuk hilangkan simptom. Okay. So dekat sini kita tengok adakah bagus buat kerap makan ni? Memang tak bagus lah. Sebab setiap kali kita makan, dia menghentikan proses MMC. Proses MMC ni dia adalah migrating motor complex, yang mana kerja dia untuk kemut kita punya usus ni. Kemut kita punya usus.
Kalau kita sentiasa kerap makan, kita akan menghentikan proses kemung usus. Ini akan menyebabkan berlakunya masalah SIBO lagi teruk lah. Okey. So, kenapa persoalan ni dekat sini? Kenapa setiap kali saya makan, simptom saya hilang? Okey. Dia sebab gula. Semudah itu saja. Sebab MMC ni orang normal pun sama ke tuan? Orang sama, orang normal tu macam mana masuk Tuan Farhan? Okey. Apa tak saya? Lupa dah. Okey. Kenapa orang yang mengalami masalah gastric GERD ni, bila dia makan, simptom dia kurang? Ini akibat penggunaan gula sebagai sumber tenaga. Untuk orang yang mengalami masalah gastric GERD anxiety yang terperangkap dalam simpatetik dominan, dia punya penggunaan gula dia lain pada orang normal tau. Okey, orang normal, dia punya proses penggunaan tenaga dia tu, glycolysis dia panggil, dia berlaku dalam keadaan aerobik. Aerobik ni masuk dalam keadaan ada oksigen. Okey, contoh bila kita makan sugar tu dia transform jadi pyruvate. Pyruvate dia transform kepada laktate, dan laktate ni boleh digunakan sama ada melalui kalau keadaan ada oksigen, okey je lah, dia pergi ke kita punya mitokondria kita hasilkan ATP, dan dia jadikan energi. Okey, tak ada masalah. Ini untuk orang normal. Tapi bila untuk orang yang tersangkut dan simpatetik dominan ni, dia lain sikit. Akibat kekurangan nerve supply dan blood supply, kita tahu untuk orang yang tersangkut dalam mode simpatetik dominan, fight or flight, penggunaan tenaga dia akan berlaku dalam keadaan aerobik, bermaksud kekurangan oksigen, sebab dia kekurangan bekalan darah dengan kekurangan bekalan saraf, especially dekat kawasan tangan dan ke bawah lah, paha, bontot dan kaki ni. Okey. Bila berlaku dalam keadaan macam tu saja, proses glycolysis ni dia cepat dalam masa 2 jam saja dia akan habis. Okey, habis. Dan dia menghasilkan hidrogen ion yang mana akan mengoksidakan dia punya otot. Itu satu. Satu lagi, akibat dia tak boleh nak memulakan proses glycogenolysis, iaitu penggunaan tenaga daripada kita punya simpanan storage gula pada otot dan juga pada otot dan kita punya hati kita. Akibat, diingatlah formula ni senang saja, kena ingatlah. Orang stres dalam keadaan mood lawan tak lari, akibat masalah gas angin ni, dia tak boleh nak simpan glycogen. Apa itu glycogen? Glycogen adalah simpanan gula pada kita punya otot dan juga hati. Bila dia tak boleh simpan dia gula pada otot dan hati, habis saja guna selepas oral, dia tak boleh nak guna, dia tak boleh pergi mana? Dia tak boleh pergi mana? Aku nak bakar apa lagi lah? Aku dah bakar gula yang dia makan tadi, aku dah bakar habis dah. Sekarang aku nak bakar glycogen ni, tak boleh sebab tak ada. So aku nak bakar apa? Apa yang aku boleh bakar adalah waktu tu adalah kita punya otot. Okey, kita punya otot, iaitu kita punya muscle lah, muscle tangan, muscle kaki, muscle bontot, muscle betih apa semua, untuk menghasilkan tenaga. Dan proses ni dipanggil sebagai gluconeogenesis, penghasilan gula baru. Proses penghasilan gula baru ni dia menggunakan adrenalin. Bila kita ada masalah gangguan pada kita punya HPA axis akibat kurang penghasilan kortisol yang mencukupi, kita suplemen dengan adrenalin pula. Adrenalin ni akan trigger secondary histamine release. Sebab tu orang tu selepas 2 jam tak makan, dia nak guna glycogen, dia tak boleh. Dia terpaksa start gluconeogenesis, dia terpaksa urai dia punya otot. Dan proses penguraian otot ni memerlukan adrenalin. Adrenalin akan trigger secondary histamine release. Histamin ni pula akan dimetabolize oleh kita punya bakteri usus kecil sendiri. Itu yang menghasilkan bloated secara tiba-tiba, tak tentu pasal, walaupun tak makan. No? Itu je cerita dia. Panjang juga nak cerita dia lah. Tapi itulah cerita dia. Harap boleh tangkap lah apa yang saya cerita ni. So,
cara untuk menyelesaikan masalah kerap makan ni yang memang tak elok nak buat. Sekejap, saya tengok soalan tadi. Soalan Tuan Farhan tadi. Okey, bila makan proses kemuk usus tu stop bagi orang normal? Ya, memang dia akan stop. Sama macam orang normal pun. Kalau orang normal tu dia macam dalam keadaan stres memanjang, MMC dia akan sangkut. Dia akan jadi masalah sembelit. Jadi masalah sembelit. Kalau lama-lama MMC dia sangkut, dia start dan jadi masalah SIBO. Yang ni lah permulaan macam mana pada sihat tu boleh sangkut SIBO ni. Apa? Demetabolize bermaksudnya digunakan oleh kita punya bakteria usus sebagai sumber tenaga. Histamin ni antara kegunaan dia boleh jadi macam tu. Yang ni dia bila dia konon dia macam peram lah. Dia peram, dia hasilkan gas, tiba-tiba bloated tak tentu pasal. Dan benda ni juga boleh, histamin ni kita tahu dia boleh mengecutkan tisu lembut. Sebab tu kita punya otot abdomen boleh jadi cramp. Tiba-tiba cramp perut, rasa macam kena hirih lah, macam teruk lah. Macam cramp lah. So kalau cramp dah jadi cramp, telan Buscopan dulu, beli kat farmasi lah benda ni lah. Telan Buscopan dulu, dia reda lah Sat. Okay, salam tuan, apa update sikit pasal Half-Life Ultra 2510 ni, dah boleh delivery ke? Half-Life Ultra dia siap pada 26.10. 26.10 stok kita tak sempat nak hantar kat KL sebab Jumaat sepatutnya KL yang buat shipment. Sebab tu kita Sabtu kita tak ada shipment, tak ada penghantaran. InsyaAllah Ahad ni Kak Anis. Ahad ni Kak Anis. Okay. Lepas tu apa lagi tadi ya? Sangkut kat mana? Sangkut gastrik kena kerap makan. Okay. Macam mana kita nak boleh buat tak kerap makan? Bila kita tengok family MBB kan, dia start practice MBB, start amal hafal, kita boleh tengok kalau macam daripada awal ni dia makan 6 hari sehari, tiba-tiba dia boleh buat 5 kali sehari, 4 kali sehari, 3 kali sehari, 2 hari sekali. Yang ni dia kena bagi masa sahaja benda ni tak boleh push. Okay, sebab tu dia bila kita boleh tengok dia punya improvement yang paling laju adalah bila dia start introduce Happy D dengan Real B, bila masuk second box tu, dan dia dah start bersenam ni dia bantu untuk kita bina storage glycogen semula pada kita punya otot dan kita punya paha ni, pada kita punya tubuh badan lah. Dia start simpan otot. Selari dengan peningkatan otot, kita akan berupaya menyimpan simpanan storage glycogen yang mana akan digunakan bila kita habis proses glycolysis biasalah. Okey. Senang faham macam ni je lah. Pernah tak? Sebab saya tak tahu, sebab saya duduk tengok saya yang klien sebelum ni, ada yang terpaksa bangun tengah malam untuk makan. Contoh dia timing lah. Kesian juga tapi alhamdulillah sekarang ni okey. Kalau dia makan pukul 12, satgi pukul 3 pagi dia kena bangun makan. Kalau dia tak makan pukul 3 pagi tu, esok pagi tu dia jadi mengelupuk, tak ketahuan. Pukul 3 pagi dia kena makan, pukul 6 pagi dia kena makan, pukul 9 pagi dia kena makan, 12 tengah hari dia kena makan. Dia kena makan setiap 3 jam. Dia jaga benda ni. Kalau tak makan, dia orang kata jadi gila lah, senang kata. Tapi selepas dia dah boleh start workout balik, dah start boleh bina otot, start ada simpanan glycogen pada dia punya otot, dia dah boleh buat 4 jam makan, lepas tu 5 jam makan, 6 jam makan, 7, 8, 9, 10. Sekarang ni dia boleh practice omat dah, 1 meal a day. Dia boleh buat macam tu dah. Akibat sebab dia ada simpanan glycogen. Glycogen ni senang kata benda yang kita makan selepas gula habis digunakan lah, gula yang kita secara oral. Lepas tu dia kata macam mana pula orang yang ada diabetes untuk masalah ni. Yang ni sebab saya itu duk Dr. Mani ni cakap senang sangat nak selesai masalah likigan ni. Orang kata seronok betul kalau macam tu kan. Tak. Untuk masalah diabetes, masalah tekanan darah tinggi, ini perkara yang
simple sangat nak selesai dengan MBB ni. Paling mudah. Diabetes dengan blood pressure ni paling mudah. Tapi untuk masalah leaky gut ni tak semudah praktis kata ambil ACV dengan probiotik. Sebab kalau ACV dengan probiotik saya rasa tak ada orang join lah live ni. Sebab simple sangat macam tu. Okay, baik. Okay, saya tengok soalan lah. Saya nak cerita minggu depan lah. Ya, tak sabar. Ya, betul. Saya 4 jam mesti kena makan. Saya 4 kali better dari sebelum ni. Sebelum ni tuan makan sehari berapa kali? Saya 2 kali sehari makan atau 3 kali sahaja. Okay, steady dah tu. Kalau sembelit susah kentut tuan. Sembelit susah kentut. Dia betul. Okay, yang ni saya sebelum saya ke topik yang besar lagi malam ni. Apa aku buat ni? Okay, kita punya usus bila dia ada gas, trap gas ni dia duduk dalam bubble tau. Dalam bubble. Okay, bubble ni terdiri daripada dia punya pelbagai jenis benda lah. Dia enzim dengan ada apa tau dia punya ikatan kimia. Ada saya pun lupa dah macam nak tulis. Senang kata dia duduk satu bubble lah. Duduk satu bubble. Dan bubble ni dia tak sekata besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Problem dia berlaku bila dia tersangkut dekat selekoh usus kecil kita ni. Dia tersangkut. Dia tersangkut macam tu. Okay, kalau banyak gas ni, ya betul jadi susah kentut dan akan jadi sembelit. So, cara nak selesaikan benda ni, kita minum air, urut bagi sendawa. Lepas tu kita tengok selesai tak masalah sembelit tu. Kalau tak selesai juga, kita pergi farmasi, kita beli Semiticon. Semiticon ni guna dia adalah untuk mengurangkan surface tension gas bubble tu, supaya dia senang berpecah, ataupun bercantum dengan gas lain, supaya mudah untuk dikeluarkan. Nah, itu kalau sembelit susah kentut tu, itulah trik dia. Ataupun sebelum kita pergi farmasi kan jauh rasa, bawa minum air, bawa berjalan dulu, bawa jogging dulu. Okay. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ya 4 tahun dulu pukul 2 pagi jagalah, mengantuk tak tahu nak abang, tapi kena makan juga kalau tak tidur. Betul. Okay, leaky gut berapa lama jaga makan baru okey tuan? Leaky gut ni selalunya ambil masa 3 bulan saja. 3 bulan kita makan Half Plus, kita lepas microbal dengan real C tu, dia akan okey. Ada orang yang boleh okey sampai 90%, 100%, tapi saya kata simpanlah. Kalau walaupun orang tu cakap saya dah sihat ni, saya dah tak ada masalah angin saya kata tak apa, ada masalah angin tu, simpan 10% lagi, kita biar 90%, supaya kita tak terperangkap dalam simptom kebal. Sebab pagi ni ada seorang mesej saya, kata saya sebelum ni tak rasa apa-apa dah, selama setahun saya bebas daripada masalah angin ni, tapi hari ni saya kena masalah gastrik angin. Saya tahu sebab apa? Sebab saya tak jaga MBB saya. Ini digelar sebagai simptom kebal. Digelar sebagai simptom kebal. Simptom kebal ni bermaksud kita dah, bila kita kurang saja radang pada kita punya hypothalamus, bila kita akibat leaky gut kita makin okey, kita akan datang balik confident diri tu tau. Okey, bila datang confident diri tu balik, time tu kita mula start nak makan benda bukan-bukan. Kita nak makan start nak makan sampah balik. Start lah nak makan junk food, start nak makan pizza, start nak makan burger, start nak makan benda-benda bukan-bukan lah. Okay, time tu problem. Okay. So, biar kita rasa macam 100% sembuh, kita simpan 10% dalam kita punya poket, biar kita rasa dan sentiasa 90% sihat, supaya kita tak overconfident, lepas tu lupa MBB, lupa cara makan balik, lepas tu makan junk food balik, tidur suka hati, tak exercise langsung, out lah macam tu nah. Okay.
Okey, kita tengok. Berat dapat kontrol sebab kita mampu kurangkan kekerapan makan ke? Berat. Nak naik berat ke nak turun berat, Daisy? Okey, macam mana terus perut kita okey? Kita sendiri saja yang tahu macam mana perut kita dah okey. Ataupun dia ikut 4 benda ni. Kita boleh tidur nyenyak. Kita berselera makan, boleh makan sampai habis, sedap, kenyang, semua cukup. Boleh buang air besar sehari sekali ataupun 2 kali setiap hari. Nombor 4, kita happy, mood ceria. Ada 4 ni, kita sihat balik lah. Nah? Ya, perut kita okey dah lah. Tapi jangan overconfident. Itu saja saya nak pesan kat orang. Jangan overconfident sehari. Sebab overconfident ni dia sehari pagi-pagi dia perkena balik teh tarik, perkena lagi roti canai, buat macam dulu-dulu. Lepas tu sangkut pelik. Leceh lah. Okey. Teh macam teh jasmin kosong. Okey. Teh jasmin kosong, walaupun semua orang yang dalam bidang perubatan ni kata gula ni bahaya, tapi bagi saya sebab saya sentiasa hari-hari dekat medan perang ni maksud dia handphone saya tu lah, duk consult orang. Saya kena consult orang tu bagi dia okey tau. Kalau dia tak okey, dia akan kacau saya sampai ke pagi buta kan. So selepas 8 tahun buat kerja ni, saya dengan sukacitanya berpendapat, kalau nak minum teh, jangan buat teh kosong. Kalau buat teh kosong, nanti jadi satu, dia nak jadi sembelit. Lepas tu satu lagi, dia nak dia tahu pun okey lah, Teh jasmin, dia macam ni lah. Kalau minum teh jasmin, letak gula, ambil lepas makan, dia akan okey. Okey. Okey, Sat. Nak turun berat, Tuan Farhan tu memang master. Sebab Tuan Farhan, dia buat daripada berat 140 ke 138 dah, saya pun lupa. Kita bundarkan 140 dah Tuan Farhan. 140 kepada sekarang 80 rupa Tuan Farhan. Buat. Saya tengok. Tuan Farhan ada lagi tak? Saya tengok. Tuan Farhan tak ada. Kalau Tuan Farhan, minta Tuan Farhan share experience lah. Daripada 140 sampai akal latest saya tak tahu 89 kot. Nak turun berat badan, dia macam ni lah. Berat badan dalam MBB ni, dia umpama kita punya temperature, suhu tubuh badan. Dia akan cari berat badan yang sesuai dengan kita. Macam saya ni tak boleh buat apa ni sebab saya tak suka makan sangat. Hidup saya ni kalau tak lapar tu saya tak makan pun. Saya tak penting makan. Tapi kalau jenis pemakan ni, macam isteri saya jenis pemakan, untuk nak jaga berat badan, jangan makan benda yang boleh irritate kita punya gut lining. 3 benda dalam MBB sahaja. Jaga betul-betul ya. Tepung gluten, ataupun apa-apa jenis saja tepung lah. Sekarang tepung beras pun saya tak nak percaya lah. Nombor 2 adalah minyak sayur, sama ada daripada canola oil, rapeseed oil, ataupun apa-apa saja daripada sumber bijirin, kita buang. Nombor 3, dairy product yang pasteurized. 3 benda ni kita jaga makan. InsyaAllah kalau kita tak makan 3 benda ni, lepas tu practice MBB. Practice MBB ni bermaksud kita kena tengok makanan apa yang sesuai dengan keadaan kita pada waktu tu, dan kita start exercise. Untuk nak start exercise ni pun saya tak syorkan untuk buat calorie restriction untuk nak kurangkan berat badan, sebab dia akan jemput penyakit lain datang. Sebab saya dah tengok ramai dah orang buat benda ni. Nak jadi kurus, dia start practice calorie restriction ni, maksud dia kurang makan lah. Senang kata kurang makan. Okey. Kurang makan, dia akan trigger antara ada trigger gastric anxiety lah. Sebab bila orang tu kekurangan energy untuk nak maintain dia punya weight,
tubuh badan dia akan masuk dalam keadaan simpatetik dominan. Bila tubuh badan dia masuk dalam simpatetik dominan, tubuh badan masuk, dia akan mengurangkan nerve supply dan blood supply dekat dia punya kawasan digestion. Digestion ni bermaksud dia mulut, tekak, perut, hati, apa semua tu lah. So bila kekurangan blood supply dengan nerve supply dekat dia punya digestion, kemuk usus migrating motor complex dia akan jadi slow. Dan benda ni yang akan trigger menjadi masalah angin, terutama untuk orang yang praktis buat calorie restriction. Ya betul, dalam 1 ke 2 bulan kita boleh tengok reduce weight. Dia reduce weight, bukan reduce weight apa pun, dia reduce water sahaja, kurang ayak. Dia buang ayak dulu. Dia buang ayak. Selepas dia buang ayak, kalau kita praktis calorie restriction, dia tak akan bakar muscle. Sebab kita kena tahu, untuk berlaku proses ketosis, penggunaan tenaga daripada sumber lemak ni, dia memerlukan badan dalam keadaan relax, baru dia boleh bakar lemak. Tapi kalau orang tu praktis calorie restriction, apa yang dia buat reduce weight adalah berat air hilang, berat otot hilang. Sebab tu orang yang buat berdua benda ni, dia akan boleh tengok dia punya performance. Kalau dia macam berlari ataupun angkat berat, performance dia akan drop. Dia bukan naik macam tu, performance dia akan drop. So calorie restriction ni, saya amat-amat tak galak-galak untuk nak turunkan berat badan. Makan macam biasa. Cuma portion. Tingkatkan sedikit fats untuk satiety, protein. Lepas tu kita punya karbohidrat tu kita kena adjust according dengan kita punya kesusahan workout. Lepas tu jangan lupa air manis lepas makan untuk nak push garam sebagai VIP supaya badan kita sentiasa relax. Weh, banyak benda saya korek pada kepala otak ah. Okey, baik. Okay, tengok soalan lah. Sefah habis kota berat 40 kilo, takut nanti kurus sangat pula sepanjang MBB ni. Jangan risau. Kau kalau duduk dalam MBB ni kan nanti kau akan risau naik berat badan pula. Yang tu nanti dia akan naik. Jangan risau. Sebab kan baru ni saya tak post lagi. Ada Tuan Hanif. Dia dengan saya daripada bulan 4 tahun ni, dia duk risau lah berat badan dia turun. Dia tinggi 190 cm. Lepas turun daripada berat dia 80 kilo kan. Turun sampai 60 kilo. Dia kata, Allah, macam mana nak buat ni? Orang duk mengata kat dia sakit lah, ambil isap dadah lah, apa semua kan. Tapi semalam baru dia mesej saya, berat dia naik lah sampai 64 kilo lah. Lepas tu yang seronok, selari dengan dia punya naik berat badan, masalah anxiety dia hilang tau. Hilang terus. Anxiety ni hilang lama dah. Tapi yang ni dia kata dia ada confident balik nak drive jauh. Dia ada confident balik. Dia naik kereta sukan dia. Dia ada kira buat kereta modified. Kita panggil kereta sukan lah. Dulu dengar bunyi start engine ni pun dia tak tahan tau. Dia rasa bising, rasa runsing. Sekarang ni dia kata sedap bunyi. Okay, search kat Google untuk breakfast yang sihat. Banyak cuba makan yogurt Greek baik untuk Yusuf katanya. Betul ke? Pagi tadi baru ada seorang mesej saya. Dia kata, saya pagi, dia mesej, dia kata dia baru keluar hospital. Dia baru balik pada klinik. Dia kata perut dia memulah teruk, rasa macam nak mati lah. Jadi panik apa semua. Lepas tu saya tanya, pagi tadi makan apa? Pagi tadi saya makan Greek yogurt, tapi dia campur kurma sekali. Dia kata ni sebab dia tengok orang kat internet kata ni buat bagus sangat. Lepas tu ada seorang lagi, dia kata dia dah okey, semua dah okey, 100% dah okey. Lepas tu dia kata pagi tadi sebab apa perut saya rasa tak selesa. Saya tanya pagi tadi makan apa? Saya makan kurma ajwa 5 biji sebab orang kata nak bagi energi. Yang ni dah lah. Kurma ajwa dia kalau dalam FODMAP ni, fermentable oligosaccharide dan saccharide, monosaccharide and polyols ni, dia complex sugar. Lepas tu dia ikat elok dengan fiber kering. Benda ni kalau kita makan, even untuk orang perut orang sihat sekalipun, dia akan jadi nak berangin. So janganlah makan lah. Kalau nak makan kurma ni, kita ambil lah sebiji 2 selit tengah makan nasi tu, dia akan okey, tak ada masalah.
So kalau untuk orang kata Greek yogurt ni bagus untuk makan. Kalau MBB level advance saya bagilah, tapi kalau untuk beginner ni kita jangan duk cari pasal lagi jangan duk cari pasal. Korang kerandangan okey. Okey saya kurang kerandangan dalam badan beratkan back to normal macam termometer. Tuan Farhan senang saja debuh satu baris saja. Betul. Bila orang tu kurang inflammation dalam tubuh badan dia, terutama bahagian usus leaky gut, automatik berat badan akan cari berat badan paling optimum. Macam apa yang Tuan Farhan cakap. Vitamin apa yang wajib ambil setiap hari? Tak ada lah wajib. Kalau orang tu sihat, tak ada vitamin apa perlu ambil. Makan macam biasa saja. Tapi cuma kalau orang tu sakit, tak apa nak sihat sangat, vitamin yang saya syorkan adalah vitamin D dan vitamin B. Yang ni hari-hari kena ambil. Sejak kena GGA ni bawah mata jadi hitam ke tuan? Ya, betul juga. Satu sebab kita dia rungkai kita, urai kita punya collagen dengan cepat, menyebabkan berlakunya masalah warna hitam. Saya ni mata saya memang daripada kecil ke besar memang macam ni lah. Tapi kalau untuk orang, dia akibat dia urai collagen dengan cepat. Sebab collagen ni juga asid amino, dia bila stres memang dia urai sekali. Kalau berat baik tu normal kan, maksudnya perut kita makin baik. Okay, in a way betul. Tapi kalau dia ada makan tepung, okay, contoh kalau macam ada orang MBB ni berat badan dia turun laju. Lepas tu dia kata macam mana saya nak buat berat saya jadi naik? Dia ada dua cara. Satu, kita workout balik, ambil vitamin D, vitamin B, kita workout, dia akan naik berat badan secara terhormat. Satu lagi, makan tepung balik. Makan tepung insya-Allah dalam seminggu tu 5 kilo pun boleh dapat. Tapi dia sakit balik lah kalau dia makan okey, kalau dia MBB elok, berat badan dia naik, tak ada masalah, kita jangan risau. Okey, Tuan Farhan, saya dah try buat calories, memang jadi, tapi sekali tak jaga, mencanak dia naik sebab dia set benchmark. Betul. Betul. Tapi sebab makan minus sedikit manis. Ya, betul. Okey, selalu orang buat yang ni benda ni saya sedar dalam masa setahun setengah lepas lah. Kira 2 tahun lah. Okey, 2 tahun. Bila kita buat group MBB Fitness ni, apa benda yang selalu dia orang komplain adalah prestasi. Depa ni kuih lama kuih drop. Awal-awal tu okey, dia naik macam tu. Sampai satu masa dia drop, turun. Lepas tu rasa jadi, dia kata overtraining lah masalah ni. Dia kata tak overtrain, dia kata hari-hari train benda yang sama saja, tapi kenapa dia punya prestasi drop. Sebab lepas tu dia komplain jadi sentiasa haus, bibir pecah. Sedang kata dia dehydrate lah. Lepas tu kata, saya tanya, air kosong minum cukup lah? Air kosong saya minum sampai 5 liter sehari. Lebihan air kosong ni juga menyebabkan kita jadi kekurangan air. Dia jadi dehydrated lah. Sebab bila kita minum kosong dan jumlah yang banyak tanpa garam, apa yang akan berlaku? Dia buang kita punya garam dan mineral. So kita akan, garam dan mineral ni penting untuk kita retain air dalam kita punya tubuh badan. Bila kita duk buang garam dan mineral dalam tubuh badan kita jadi sentiasa haus lah. Lagi banyak kita minum, lagi akan haus. Lepas tu ada orang tanya, so kena buat minum air garam lah? Saya tak syorkan untuk minum air garam sebab tak sedap langsung pun. Kita makan, kita dah ada garam kan. Makan kita ayam, kita ada garam. Kita punya, senang kata, makanan kita ada garam. Untuk orang yang kurang garam ni, dia akan sendiri letak garam atas makanan dia tu. Baru dia rasa sedap, baru dia rasa puas.
untuk orang yang, lepas tu member sebelah kata lah, sebelah ni ada member kan, dia kata, sedapnya aku makan ni kan, Amai rasa sikit. Lepas tu dia makan, apa masin teruk ah. Kau tak tahu ke yang ni terlebih garam ke tidak kan? Saya lupa dah tengok P. Ramlee tu. Okay. Lidah kita memang digunakan untuk detect apa benda yang kurang dalam tubuh badan kita. So bila kita makan apa satu benda tu, kita rasa sedap, tak semestinya orang sebelah akan rasa sedap. Sebab kita tahu makanan tu kita kurang something, kita dah tambah cukup-cukup untuk kita saja makan. So kalau kita, sebab tu dalam MBB ni makan bagi sedap. Okey. Sebab bila makan tu dah sedap, satu trik lagi adalah orang takut buat benda ni. Tapi saya paksa orang buat. Minum air manis selepas makan. Kita tahu sebab apa kena buat minum air manis selepas makan. Sebab untuk menjadikan garam dalam makanan kita tu VIP untuk pergi kepada kita punya darah dan untuk restore kita punya hydration tubuh badan. So orang tu jadi okey lah. Start dari situ saja baru kita boleh tengok dia punya prestasi naik balik. Sebenarnya tak minum yang manis itu je sebab kita terlampau takut dengan gula ni. Nak kata gula, saya hari-hari bukan gula, sihat sejahtera, nampak muda je kan. Muda, boleh lah. Umur orang 38 tahun ni okey lah. Okey. Saya dah minum Half-Five, selera makan kurang sikit. Kenapa? Sebab bloated dengan Half-Five tu sendiri. Untuk peringkat permulaan, Half-Five ni dia memang boleh menyebabkan bloated. Tapi keep on teruskan dengan dia. Kalau tak tahan ambil setengah sahaja. Ambil setengah, teruskan. Lepas tu practice tips tu. Yang sebelum makan, 15 minit sebelum makan, minum air. Lepas tu urut badan. Bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, baru makan. Dan satu lagi, buat benda yang sama sebelum tidur. Okey, insyaAllah selesai masalah tu. Okey. Mana banyaknya soalan. Saya turun satu-satu, minta maklumat lah. Dermat. Waalaikumsalam. Saya tengok. Ya Allah. Sana. Okey, saya sampai kat Tuan Farhan. Amalkan minum air, urut bagi. Okey, tu Tuan Farhan dah jawab dah. Biasa saya pun macam, tapi makan je Tuan, urut dulu 15 minit sebelum. Betul. Waalaikumsalam Tuan. Waalaikumsalam. Kamu cantik. Oh iya ke? Alhamdulillah. Dulu saya seorang yang happy go tapi lepaskan anxiety, hilang semua happy tu. Sebab tu Sat dah. Tunggu Sat. Okey. Jadi untuk menjawab, dulu saya seorang yang happy go lucky, tapi lepas kena anxiety hilang semua happy tu. Sebab tu kalau perasan kita punya tagline tu, mengembalikan keceriaan hidup anda. Yang buat tagline ni ayah saya dia buat ni. Saya dulu saya tak pernah kena anxiety. Sebab tu saya tengok apa tagline macam haram tak style kan, mengembalikan keceriaan hidup anda kan. Apa benda kan. Tapi selepas saya dah buat kajian consultation ni apa semua, saya tengok keadaan seorang-seorang daripada sebelum amal Half-Five tu sampai dia dah sihat balik, dia betul mengembalikan keceriaan hidup tu balik tau. Memang genius lah, memang genius. Dia mengembalikan keceriaan hidup anda. Dia bagi orang tu happy balik. Saya seronok dia buat raja COD kan, macam Eric Lockstart ni. Saya dah buat COD juga. Saya boleh tengok orang tu daripada first kotak sampai berkotak-kotak dia ambil kan. Kita boleh tengok dia punya perwatakan lah. Daripada awal-awal tu mandom saya sampai lepas tu dia seronok, dia happy, dia jemput masuk rumah makan apa semua kan. Kita boleh tengok Okey, boleh try dermat tu Fadli. Mata rasa kecil bila mana kadang-kadang tak tidur tapi keluar tarik mata. Okey, ini sedang. Bila kita berangin, okey,
dia akan mengembangkan kita punya saraf occipital nerve. Saraf occipital nerve ni terletak bahagian kepala. Dia kontrol kita punya vision sekali tau. Okey. Dia jadi antara masalah yang dia jadi, satu dia selalu nak kabur belah kiri. Kabur belah kiri betul ya. Kabur belah kiri, lepas tu dia jadi silau. Tak boleh tengok cahaya langsung, dia jadi pedih, sakit kepala. Okey. Cara nak selesaikan masalah ni macam biasa Half-Five Plus, MBB, HPD dan sekian-sekian tu. Satu lagi, minum air, urut tekan belakang kepala, bagi senawa, bagi hilang, dan benda tu akan slow, ataupun telan saja ubat antihistamin, cetirizine, dia akan kurang. MBB tu makan bagi betul. Okey, baik. Okey. Baru ni bila I bagi lecture dan keadaan berdiri dan 30 rasa cunga HR, heart rate 90 saja. Okey. Ni saya jawab soalan. Ustaz, kita ada 15 minit lagi, you know. Okey, tak apalah, saya jawab dulu. Untuk orang ada masalah gastric anxiety kan, dia berdiri saja pun, contoh banyak orang nak komplain lah, apa hal aku berdiri pula. Okey, contoh bila dia sembahyang Jumaat lah, sembahyang Jumaat ataupun sembahyang jemaah, dia tak boleh berdiri lama kan. Dia rasa lutut nak lemah, sama macam masalah tadi tu. Dia berdiri dalam keadaan 30 minit, dia rasa nak cungak, dia rasa dada dia jadi ketat, dia nak jadi bloated, dia nak trigger anxiety secara tiba-tiba, padahal dia berdiri tak buat apa pun. Okey, yang ni berlaku akibat problem yang saya cakap tadi, penggunaan tenaga. Okey, kalau untuk orang yang ada masalah gastric anxiety, kita tahu dia kekurangan glycogen, so dia tak boleh memulakan proses glycogenolysis, penggunaan glycogen sebagai sumber tenaga. Dia hanya bergantung kepada glycolysis yang berfungsi dalam keadaan aerobik. Bila kita menggunakan gula dalam keadaan aerobik sebagai sumber tenaga, dia akan menghasilkan hidrogen ion yang mana akan mengoksidakan kita punya otot. Yang mana kita boleh tengok otot kita kat pungkok ke, kat paha ke, kat betih tu jadi kecil hari-hari. Sampailah kali tu macam tinggal tulang, tak terpasai. Lepas tu, sebab tu kita tak boleh berdiri lama. Kita hilang kemampuan, kita hilang kekuatan. Bab ni. Okey, so cara dia nak bagi repair balik, kena workout balik lah. Kena workout, kena buat squat, kena running, kena lompat untuk buat otot dan juga bina balik glycogen supaya, dan kena rawat juga masalah leaky gut dengan Half-Five Plus dan juga sekian produk. Lepas tu practice MBB untuk membolehkan kita masuk store balik glycogen dan bina balik otot tu sendiri. Sana. Okey. Cik Azwan nak sedikit bicara hal kenapa bila ambil ubat demam jadi berak berdarah. Cik Wan lah. Cik Wan official. Cik Wan kita. Saya bab ni pun kurang pasti lah. Kurang pasti. Nak kata orang tu memang stres dah kot. Tengok. Esok main office kita sembang Cik Wan bab ni. saya nak kena fikir dulu. Nasi kan ada gula dah. Okey, memang nasi ada gula, tapi untuk nak menguraikan gula tu dia memerlukan enzim amilase yang mencukupi. Kalau tak cukup, dia tak boleh urai untuk storage untuk digunakan oleh kita punya tubuh badan. So dalam proses nak tolak gula masuk, nak tolak garam masuk dalam kita punya darah tu, better kita ambil gula tebu, iaitu apa jenis apa monosaccharide ni. Ikatan gula dia simple. Minum terus cerai, terus tolak garam masuk gula, garam masuk darah, jadi VIP. Nah. Apa ini dapat membantu tak menambah potasium sebab akak ada masalah low potasium. Untuk dia bukan potasium ni kan. Okey, saya nak kena clearkan dulu. Orang duk ingat kalau low potasium kita kena tambah potasium.
kurang yang ni kita kena tambah ni, kurang tu kita kena top up tu, yang ni terlebih kita kena kurangkan. Tu badan manusia dia bukan macam tu tau. Terutama untuk orang dengan masalah low potassium. Look, kalau kita sentiasa menggunakan kalau badan kita terperangkap dengan simpatetik dominan dan kita bergantung kepada adrenalin untuk kita punya kehidupan harian, untuk function, kita akan mengalami masalah low potassium. Ini satu perkara yang sangat biasa. Jadi untuk nak selesaikan masalah ni, kita kena keluarkan badan kita daripada stres, dan potasium tu secara automatik akan kembali kepada tahap dia sendiri. So kalau soalan akak kata, adakah Hafal ni membantu untuk nak stabilkan, untuk nak top up potasium? Ya, betul. Sebab dia akan selesaikan masalah leaky gut, dan kita kena penting praktis MBB itulah untuk mengurangkan masalah histamine intolerance. Combine dua benda ni, kita akan keluar pada stres tu, dan potasium tu akan kembali kepada tahap yang sepatutnya. Okey, baik. Tuan Azhar duduk start? Ya, saya duduk start. Rumah saya dekat kat mana? Kat Taman Golf. Kalau nak main office saya kat Kancut. Esok ada, boleh main je, tak ada masalah. Saya jemput lah siapa-siapa yang mana family MBB ni, main saja office, tak ada masalah. Kita sembang punya lebar. Okey, terima kasih banyak Tuan Gabriel Kim Juan bagi gift. Terima kasih, thank you very much. Okey, time solat dulu. Setiap kali bangun berdiri sujud je rasa melayang. Ni sebab akibat masalah vertigo. Ni perkara biasa. Nak pergi office esok sampai mai sila. Kita ke office, kita kena minum Milo tabak. Tak ada melawak ayam. Okey, saya tengok soalan kita hari ni. Saya nak jawab 10 minit lagi. Kita pergi merata ceruk ni. Okey, ni daripada Puan Mecin tu. Dia cakap dia sebelum ni dia ada masalah berat badan dengan masalah gastric anxiety. Lepas tu dia try untuk satu produk ni, dia guna fat burning method, makan lemak untuk bakar lemak. Okey, yang ni antara benda yang saya kena jelaskan betul lah. Makan lemak untuk bakar lemak ni dia jenis orang kata low carb high fat punya diet lah, keto punya diet. Keto untuk orang gastric anxiety jangan duk buat. Even untuk intermittent fasting pun saya kata jangan duk buat. Kita pelan-pelan kayuh sahaja. Keto hanya sesuai untuk orang yang sihat. Dia tak ada isu digestion, dia boleh buat keto. Tapi untuk orang ada masalah khusus, jangan buat keto. Sebab apa? Reason dia simple saja. Bila untuk orang yang terperangkap dan simpatetik dominan, dia punya hukum dia tak boleh nak masuk ketosis menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dia tak boleh. Dia akan prefer glycolysis dan sumber anaerobic. Habis itu saja dia start gluconeogenesis. Dua benda ni, dia mustahil masuk ketosis. So dia makan lemak macam mana sekalipun, dia still tak boleh nak on ketosis. So jangan dia buat lah. Jangan buat benda ni ya. Lagi satu, ada dia kata, so saya dah praktis keto dah, tapi berat badan saya statik. Betul statik. Sebab apa? Sebab tu badan dia dah start stress, dia tak boleh nak masuk ketosis dah. Lagi-lagi dia akan jadi lagi teruk kalau dia cut sugar. Bila dia cut sugar sahaja, dia tak boleh masuk ketosis dah. Berat badan dia akan statik dekat situ saja, tak turun-turun. Okey, yang ni dia ada dia skill lah. Benda ni skill. Sebab orang dia ingat buat ketosis, buat keto, dia akan masuk ketosis, dia buat intermittent fasting, dengan mudahnya berat dia akan turun. Dia tak macam tu lah. Dia kena ada certain benda, dia kena ada
Sampai semasa saja dia kena ambil balik sugar untuk bagi badan dia relax. Dah relax semua, baru dia start on balik keto, then baru dia tengok ada penurunan berat badan. Yang penting jangan bagi badan stres. Itu saja. Paling penting sekali, jangan bagi badan stres. Okey, nombor 2, bagaimana kita boleh tersangkut terus dalam gastric anxiety ni? Kalau tak gastric anxiety ni, selama saya tengok selama 8 tahun ni, pelbagai jenis orang yang nak bunuh diri lah, nak terjun bangunan lah, apa semua segala benda. Dia umpama duduk dalam satu washing machine yang tak boleh nak keluar tau. Washing machine tu sentiasa berjalan. Dia rasa macam nak okey, lepas tu pusing balik. Oi! Dia rasa macam nak okey, dia pusing balik. Lepas tu dia pusing, dia bukan naik ke atas, dia pusing ke bawah, spiral dia macam tu. Macam tu lah spiral dia turun. Sampai satu masa dia akan jadi sopa orang gila lah, senang kata. Sebab benda tu memang efek dia punya mental. Dia nak jadi masalah skizo, dia nak jadi dementia, dia nak jadi masalah mental lah, senang kata. Sebelum jadi benda bukan-bukan tu, praktis Amal 14, praktis MBB dulu. Keluarkan badan daripada simpatetik dominan, dan start dari situ baru kita boleh tengok ada pemulihan kepada orang ada masalah gastric anxiety ni lah. Nombor 3, kenapa ujian darah tak boleh kesan masalah GGA ni? Sebab memang tak boleh kesan pun. Okey, air manis apa boleh minum? Dia jangan ada krima bukan tenusu. Tu satu, jangan ada krima bukan tenusu. Satu lagi, jangan ada jenis macam serat-serat terlampau banyak, macam air temikai. Senang tengok ni lah. Tengok FODMAP punya jenis makanan, jenis buah. Jaga yang tu sahaja. FODMAP ni bermaksud fermentable, yang boleh ditapai, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyols. Yang 4 benda sakarat itu jenis gula. Polyols ni pun juga gula. So jaga benda ni. Tengoklah, dia ada pisang, dia ada tebikai, dia ada papaya ke apa. Kita tengok dia punya ranking. So jaga, jangan ambil ayak buat benda ni. Tapi kalau ayak setakat ayak bancuh tu, tak apalah, tak ada masalah pun. Dia jangan ambil jus tu saja. Jus tu problem sikit lah. Okay, baik. Kita ni akan efek keto-ratios, tapi untuk manipulate dia ambil gula balik. Betul? Macam Tuan Pak Han cakap, macam Tuan Farhan cakap, betul. Untuk orang yang kena keto-ratios, untuk nak ni, salah antara ubat dia gula dengan ubat antihistamin. 2 benda ni saja. Yang okey, yang nak naik berat badan, tapi tuan macam mana berat badan tak naik, kena workout kat Mila. Kena workout. Itu je cara dia. Kalau dia cara lain, kita beritahu dah. Tapi itu je cara dia kat Mila. Okey, apa soalan? Ayak 100 plus boleh? Ayak 100 plus, dia jangan ambil untuk perut kosong. Kita ambil lepas makan, dia akan okey. Kalau ambil perut kosong, problem. Gula putih tak boleh makan kan tuan? Bagi saya, pendapat saya secara personal lah, sebagai Tok Bomo yang agung ni, saya kata ambil lepas makan, dia akan okey. Jangan ambil untuk perut kosong saja. Dan tujuan kita ambil gula tu adalah untuk memudahkan kita serap garam. Itu saja. Sekejap, kita tengok soalan yang tak jawab lagi. Okey. Saya dalam sebulan naik 20. Okey, Tuan Subha, saya ingat Tuan Subha punya hantar gambar dekat Fi kan. Video pun dekat tangan ketak-ketak lepas makan. Ada lagi video tu Tuan Subha. Video ketak-ketak. Saya masalah ni kan. Okey. Tapi kita repair dah, selesai dah masalah Tuan Subha. Apa kami tunggu esok teknik, insya-Allah bagi lepas ultra dulu. Lepas tu bagi lepas kita punya prodi ni dulu, baru kita buka iStory kita. Satu-satu kan, tidak orang marah nanti. Okey, baik.
Selesai terus hak ketang tu. Alhamdulillah. Apa So rasa tadi kita awal video tadi kita dah sembang dah untuk kerap makan tu. Okey. Tuan makan lemak kuantiti perlu banyak ke? Dia kalau makan lemak banyak, dia nak melugai tau. Lepas tu kita berak nanti dia jadi kelabu. Dia jadi kelabu sebab kita adjust. Okey, macam ni trik kan. Kita adjust pengambilan lemak according dengan kita punya najis. Kalau najis kita jadi macam color kelabu. Okey. Ya, jadi kelabu bermaksud kita dah terlebih pengambilan lemak, so kita kurangkan lemak. Ni yang ni selalu jadi kepada untuk orang yang ada masalah orang ada buang empedu. So buang empedu dia masih tetap ada kebolehan untuk nak hadam lemak, tapi kurang lah, adjust lemak ikut kita punya najis. Kalau jadi kelabu ataupun jadi macam color kuning orange terang tu, maksudnya kita terlebih dah, kita kurangkan saja. Jangan jadi panik pula. Sekejap lagi tengah-tengah malam lagi dengan my telefon. Ya saya ni saya rasa saya nak mati dah ni tuan. Saya berak color kelabu. Allah. Makan apa tu? Saya makan sup gearbox. Standard lah tu. Relax. Ada juga je macam tu. Okey. Tuan, saya termakan ayam bertepung tadi dan kembung. Saya terperasan ayam tu bertepung. Saya tidak lah nak kata ayam tu. Kok kita punya ulam tepi-tepi tu. Ayam cakap ayam tepung ni tak ada apa pun. Kok ulam-ulam tepi tu makan ni ke apa, dah timun lebih sikit ke ataupun pedas sikit ke, jadinya tu je. MBB Okey, untuk Cik Dita Hanara MBB dah kena patang balik semula kau. Jangan buat kerap saja. Nah, Cik MBB pastry on the way bos. Nanti sampai sampel tak. Okey, alright. Nanti MBB ni insya-Allah kita nak buat ni pula lah, bab makan makanan tak ada gluten ni. Kita buat lah bisnes tepi sikit kan, sebab orang banyak nak makan ni. Kita buat yang terbaik untuk family MBB kita ni insya-Allah. Saya baru nak start MBB, goodbye KFC ni kita nak makan dah sebulan sekali tu boleh lah, bukan kita tak makan terus. Saya pun makan juga Kentucky, tapi orang kata makanlah sebulan sekali, jangan makan kerap sangat lah. Lagipun kalau kita makan kerap bukannya nak ada duit sangat nak makan hari-hari kan. Makan sikit sekala waktu time bulan mengambang tu kita makan, okey lah, nanti tak ada masalah. Jangan kerap saja stick dia. Boleh ke maybe bantu dalam bedu dan perlu ke pantang makanan berlemak, bergoreng dan daging. Okey. Untuk masalah batu empedu, paling penting dia adalah satu, empedu ni dibuat pada kolesterol. Kolesterol ni bila kita tak keluarkan dia mengerah. Saya rasa saya silap cakap lah, tapi rasa betul juga. Saya pun lupa lah. Masalah dia bila kita punya kantong empedu tu kita tak press dia keluar jus empedu ni. Antara problem ni disebabkan badan kita terperangkap dari sympathetic dominant stress, kita kurang blood supply dan nerve supply untuk trigger kita punya kemutan, kita punya pundi empedu tu satu. Satu lagi, kita punya makanan tu tak cukup acidity. Bila dia lalu kita dekat kita punya duodenum tu, dia tak trigger kita punya empedu ni. Satu lagi, kita kurang pengambilan lemak, menyebabkan dia tak ada keperluan untuk dia kemut kita punya pundi empedu, menyebabkan kita jadi masalah batu empedu. So makanlah benda yang berlemak, bergoreng dengan daging tu, tak ada masalah. Dia membantu, sangat-sangat membantu. Tuan Samdin Daud, cubalah lah, cuba. Setakat ni jalan-jalan mak lihat je. Masih ada proses sembuh. Setakat ni jalan-jalan mak lihat je kat taman. Alhamdulillah, seronok lah tu. Saya cukup seronok untuk orang yang baru berjalan balik ni kan. Sebab kalau jadi saya ni kan, banyaklah cerita kita dengar yang macam ada klien family kita MBB yang sebelum ni
Dia boleh berpusing-pusing kat dalam rumah dia saja sebab dia takut nak keluar rumah. Lepas tu dia start keluar rumah, pusing-pusing kat laman. Lepas tu dia start keluar pagar dah, berjalan-jalan depan rumah. Lepas tu dia start jauh sikit pergi sampai taman permainan. Sekarang ni dia boleh buat lari 10 km dah sehari. Kita seronok dengar cerita macam ni, kita seronok. HB rendah kenapa tuan? HB rendah ni akibat kekurangan vitamin B12, kekurangan vitamin D, akibat masalah. Benda ni akan efek kita punya enzim buah pinggang, menyebabkan kita kurang kemampuan untuk menghasilkan hemoglobin. Benda ni saya ada buat TikTok dekat saya punya page TikTok tu, ada bab ni. Saya explain panjang lebar noh. Tapi kalau kita MBB, kita Wi-Fi Plus, kita rajin hantar gambar kat Dietech, InsyaAllah selesai masalah hemoglobin ni. Dia bukan masalah teruk pun, masalah simple saja. Kecuali dia memang ada masalah thalassemia, dia ada masalah ovalostoma-steatosis. Yang tu susah sikit lah sebab masalah genetik lah. Tapi kalau tiba-tiba aja daripada sihat sejahtera, HB dia rendah, kita tahulah sebab apa. Okey. Saya membuang jadi najis ada kuning juga tuan, kadang-kadang masalah empedu ke? Bukan. Ada masa kita makan terlebih lemak, ada masa tu, jangan duk risaulah. Makan je. Adjust tu. Apa pendapat tuan tentang apple cider vinegar? Baru ni saya dah tengok live Dr. Mani kata masalah leaky gut ni diselesaikan dengan masalah apple cider vinegar, ambil prebiotik, probiotik. Alangkah indahnya dunia ni kalau semudah tu kan. Apple cider vinegar ni dia acidic, dia asid dah. Saya takut untuk saya salah cakap. Apple cider vinegar punya asid. What is it? Okay, apple cider vinegar ni dia adalah acetic acid. Perut kita dia memerlukan hydrochloric acid. So orang kata kalau nak ambil apple cider vinegar untuk meningkatkan acidity perut kita, memang out terus lah. Sebab kita memerlukan hydrochloric acid dan bukannya acetic acid. Nak makan, silakan makan apple cider vinegar ni, tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang yang rasa macam nak bunuh diri tu, dah rasa tak ketahuan, panik 24 jam, rencana nak pergi lari pergi hospital saja. Lepas tu kalau makan apple cider vinegar ni dengan harap nak okey, taklah. Tapi kalau setakat nak makan, lepas nak tabur atas sayur ke, nak buat jadi minum selepas makan, okey saja, tak ada masalah pun. Tapi kita tak katalah untuk nak menyembuhkan masalah ni kena ambil apple cider vinegar. Sebab saya dah try dah benda ni. Benda apple cider vinegar ni saya dah try pada sepanjang tahun 2018, 2000 permulaan penghujung 2017 sampai penghujung 2018. Ni tempoh masa saya duk test untuk apple cider vinegar ni kan. Saya test group saya besar. Saya macam 100 lebih orang try untuk apple cider vinegar ni. Tak ada apa pun. Tak ada nak kata macam benefit yang nampak macam memberangsangkan sangat. So saya letak tepi, kata apple cider vinegar ni kalau nak makan, tak ada masalah. Dia tak bawa problem. Tapi kalau makan untuk nak menyelesaikan masalah gastric anxiety ni, dia bukan dia lah nah. Ada lagi grup tu. Nak elak okey, saya. Okey, saya nak okey, nak elak sembelit tuan, pastikan perut tak berangin, selesaikan masalah leaky gut, selesaikan masalah histamin, selesai masalah sembelit. Kalau nak selesaikan masalah, nak bantu masalah sembelit, makan daging, makan lemak, selesai masalah dia bantu untuk selesaikan masalah sembelit. Satu lagi trik dia, sebelum makan minum air, urut bagi sendawa lepas, dan buat benda yang sama sebelum tidur juga. InsyaAllah tak sembelit. Hafal boleh bantu rawat hyperthermia. Hyperthermia dia ada type 1, type 2, type 3, type 4.
Type 1, type 2 kita boleh buat tak tahu saja. MBB dengan half 5 plus boleh selesai. Type 3, type 3 ni kena, type 3 ni leceh sikit lah. Sebab dia, okay, type 1 dia digelar sebagai sliding, perut tu tertolak naik ke atas. Type 2 rolling ni maksud dia perut tu dia berpusing macam tu naik ke atas, kita punya diaphragma. Type 3 dia slide naik ke atas, lepas tu dia berpusing pula ke atas. Type 3 ni kalau ada duit tu kan, pergi buat operation lah. Type 4 ni kalau kita pergi untuk hospital government, type 4 dia kata type 4 dia pergi buat operation terus time tu juga. Sebab perut ni, type 4 ni digelar massive sliding dengan rolling, bermaksud sebahagian besar pada perut kita dah ke atas diaphragma ni. Dia dah ke atas, lepas tu dia berpusing pula ke atas. Bila berpusing ni, problem dia perut kita boleh mati. Perut kita boleh mati, maksud dia tak dapat bekalan oksigen, dia lemah, sel-sel tu mati, perut tu rosak lah, jadi busuk. So kalau hospital detect benda ni, memang dia bawa masuk bilik bedah cepat-cepat. Tahu dia buat laparoskopik ni maksud dia tepuk kat sini, lepas tu dia cucuk dia cucuk satu lubang angin, lepas tu dia bawa main macam pincer macam ni masuk ke dua tepi ni untuk tarik balik ikat apa semua segala bela pop. Sat dah buat tu. Tapi mahal agak 30,000 agak. Kalau ada insurans, sedap katong insurans tu. Tuan ni, Tuan Happy Tea baru tu kenapa tambah 1,000? Kita sebenarnya bukan nak buat 8,000 ayu saja Tuan Subha. Kita sebenarnya nak buat 10,000. Tapi itulah, kita orang tak confident dengan 10,000 tu. Kita buat 8,000 dulu. Kita ajak orang slow. Tapi 10,000 dosage paling sedap sekali naknya. Okay. Masa dulu mula-mula sakit makan probiotik melangin ubat je ketak, habis dia dah hampir panic attack. Ya betul. Sebab tu saya pesan ke orang, nak ambil probiotik, kita ambil waktu kita ada 70% okey, dan kita ambil probiotik, dia membantu. Tapi kalau permulaan kita ambil probiotik, macam tu Subha cakap lah, dia mengelopak jadinya. So kita tak boleh buat macam tu. Apa benda tentang wajib coconut? Makan, tak ada masalah makan lah. Virgin coconut oil ni, okay, tapi dia jangan makan kosong. Bermaksud, sebab virgin coconut oil ni fats, dia oil dengan fats, dia memerlukan kita punya hampedu kita function, baru dia boleh digest elok benda tu. So saya sarankan nak makan virgin coconut oil tu, makan waktu kita makan nasi champion. Okay. Okay, Tuan, saya makan lemak banyak. Doktor cakap kolesterol saya tinggi 3.3. LDL tu, berat badan naik menyebabkan sakit lutut. Tak juga. Check balik untuk MBB tu. Cik Eja Sapin, check balik untuk MBB ataupun mesej saya lah. Lepas tu kita submit balik gambar makan. LDL 3.3 tu dia tak mau masuk apa-apa pun. Total kolesterol pun tak mau masuk apa-apa. Yang mau masuk adalah kita punya high density triglyceride bagi high density lipoprotein, untuk kita tengok LDL kita pattern apa. Kalau pattern A tinggi mana pun tak ada masalah. Lucu lah tu Ahmad ni. Saya jadi tak fokus sangat sebab asyik tergelak je. Teruskan kadang-kadang tak apa. Okay, saya ada kat sini hari-hari saya bancuh lah orang nak dengar macam mana. Okay, Half-Five, kalau nak beli Half-Five ada saya pin dekat produk tu, beg kuning tu, tekan sajalah. Good, minyak apa elok ambil? Minyak sawit boleh ke Encik Azwan? Boleh sangat, silakanlah ambil minyak sawit. Dia senang. Kalau untuk masalah GERD ni, okay, kita tak ambil minyak pada sumber bijirin macam sunflower oil ataupun benda-benda pada seeds ni, sebab dia rancid. Rancid ni maksud dia tak stable. Dia tinggi dengan antioksidan, dia boleh oxidizekan kita punya tubuh badan. So sebab dia kurang dengan dia unsaturated fat. Okay, so kita ambil yang saturated. Walaupun minyak kelapa sawit ni dia tetap vegetable oil, minyak sayur, tapi saturated fat dia, lemak tepung lagi tinggi pada unsaturated fat. So dia lebih
orang kata lebih stable. Sebab tu kalau jenis macam buah, dia ni benda buah lah, minyak kelapa sawit, minyak kelapa darah, apa lagi soalan dia tu minyak kelapa merah apa minyak sawit merah, red palm oil, minyak zaitun kita ambil, tak ada masalah. Nah, 10k tu 10k ayo dia tak ada mahal vitamin D3 ni 10,000 ni. Dia penting dia. Kalau saya ni doktor ternama, mungkin harga tu dia jadi lagi mahal kot. Tapi disebabkan saya ni hanyalah tok bomo biasa-biasa, so kita harga tu kita cah mana yang nan ada je lah. Okey, baik. Simptom hernia tu sama juga macam simptom orang ada masalah gastric anxiety, sama saja. Nak tahu kena buat skop lah, endoskopi. Kalau ambil minyak zaitun masa makan, okey. Saatlah saya tengok. Kalau ambil minyak zaitun masa makan nasi pun boleh ke, atau lepas makan? Waktu makan nasi boleh. Lepas makan tu jangan kita minum air, lepas tu kita ambil dah. Dia tak apa dah, okey. Kita makan dia dulu, lepas tu kita relax tak, baru kita minum air, baru champion. Sebab hari tu try makan malam sebelum tidur, pagi esok tu perangi ketat dada. Ya, betul. Okey, dia tak boleh buat try makan waktu perut kosong, buat swab macam tu saja. Untuk orang gastric anxiety ni dia tak sesuai. Sebab nak digest dia perlukan bile acid daripada empedu. So kalau boleh waktu kita makan lemak, ada daging sekali kat atas, dia champion lah makan minyak zaitun tu. Tuan, Ultra High bila ready stock, InsyaAllah Jumaat ni kita postage hari Ahad ni, InsyaAllah. Okay, saya dah amalkan Happy D, tapi baru lagi bila boleh amalkan Ryobi. Bila dah kasih dengan apa Happy D tu, dah rasa macam tak ada apa, makan Happy D tu tak trigger apa pun, dan kita ambil Ryobi. Tuan, di mana boleh dapatkan lagi magnesium daripada semua makanan kita. Happy D ada magnesium, ya betul. Boleh beli di beg kuning untuk Alpha Plus TikTok bagi cashback untuk pembelian minimum RM22. Oh, dia bagi cashback pula lah. Oh, canggihnya. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan live setiap hari, live setiap hari. Kita try istiqomah lah. Try lah, live setiap hari, kita try lah. Okey. Osteoarthritis boleh sembuhkan dengan Hafai. Doktor suggestkan cucuk gel. Kalau ada report, mesej saya 012-503-7753. Mesej saya, kalau ada report senang, Dan naik berat badan untuk gastric ni macam mana ya? Macam Tuan Subha buat, dia kena bagi boleh bersenam untuk kita bina balik kita punya otot yang hilang, buat simpanan glycogen balik. Nak dapat dua benda ni, apa-apa pun kita selesaikan masalah leaky gut dan kurangkan histamine intolerance, amal hafaz dan juga praktis MBB. Okey. Itu sahaja lusa baru pergi jumpa bos di office, esok ke kuliah. Lusa nak main apa? Lusa Jumaat. Aku ke bodoh lah. Bukanlah. Lusa Khamis Aku bodoh lah. Khamis Allah Khamis. Oh, kita boleh jumpa Khamis. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.